Maha berkat. Allah lah yang memiliki keberkatan. Siapa-siapa yang Allah akan bagi keberkatan, dia akan dapat keberkatan. Dan Allah janjikan keberkatan ada dalam amal-amalan syariat. Mana siapa dia nak keberkatan daripada Allah, dia kena lakukan amalan yang ada padanya keberkatan. Semua amalan-amalan syariat yang dijanjikan pahala, amalan itu ada keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah, dalam tangannya segala kerajaan, dalam genggamannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Ini dalil akli yang ketiga. Tabaraka dalil akli pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalil akli yang kedua. Dalil akli di atas Allah tu berkat. Dalil akli yang ketiga, allazi khalaqal mauta wal hayata. Kerana dia Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Mati pun daripada dia, hidup pun daripada dia. Liyabluwakum, untuk dia uji kamu. Dengan mati hidup ini, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kamu yang paling elok amalan. Orang yang paling elok amalan dia jenis menepati syariat. Serupa seperti syariat wahyu, maka eloklah amalan dia. Akidah dia serupa seperti wahyu, maka betul lah akidah dia. Tapi kalau tidak serupa wahyu, amalan apa pun tidak betul. Jadi Allah Ta'ala uji kamu di atas dunia ini, nak suruh amalan kamu menepati wahyu dia, nak suruh akidah kamu menepati wahyu dia. Sekiranya akidah kamu menepati wahyu, maka akidah itu dikira betul. Amalan menepati wahyu, maka amalan itu dikira betul. Jadi Allah nak tahu siapa di antara kamu yang paling elok amalan, iaitu amal yang menepati wahyu. Oleh kerana itu, tanggungjawab pertama satu orang itu, dia kena tahu wahyu. Dia tidak boleh jadikan ukuran amalan itu atas akal dia. Sebab akal dia boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Wahwal azizul ghafur, dan Allah Ta'ala maha perkasa untuk menghukum manusia yang tidak betul amalan. Al-Ghafur, maha mengampuni, untuk memberi balasan kepada mereka betul amalan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dialah Allah yang telah menjadikan langit 7 lapis dengan keadaan berlapis-lapis. Kita hanya beriman saja, tidak boleh tengok pun. Allah kata 7 lapis, dah duduk berlapis-lapis. Satu lapis kepada satu lapis jaraknya 500 tahun perjalanan. Lapis yang pertama langit berbanding dengan lapis yang kedua. Lapis yang pertama seperti tapak tangan, lapis yang kedua seperti padai pasir yang luar. Itu lapis-lapis dia. Langit kedua berbanding dengan langit tiga. Langit kedua seperti mana tapak tangan, seperti duit dirham. Ulama tafsir kata duit dirham ni boleh jadi lebih ke tapak tangan, duit 50 sen. Langit kedua. Langit ketiga seperti padang pasir luar. Begitulah hingga 7 lapis. Jadi langit yang 7 berbanding dengan aras. Langit yang 7 seperti mana duit dirham, tapak tangan. Dan aras tu seperti padang pasir luar. Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak dapat tengok dalam kudrat ciptaan Tuhan Rahman ini apa-apa perselisihan yang tidak sama. Mana tepat. Farji'il basara, kamu ulangilah melihat dengan pandangan mata kamu. Tengok lagi dan lagi. Hal tarami futur, adakah kamu dapat tengok di mana keretakan, kecacatan, tidak makan siku. Tengok lagi Tuhan. Sumarji'il basara, kamu tengok lagi dan lagi. Karratain, di mana lagi dan lagi. Ulangi. Nasaya yang qalib ilaikal basaru khasi'ah, akhir sekali pandangan mata kamu akan jadi letih, penat. Tapi keretakan dan kecacatan pada langit Tuhan kamu tidak akan nampak. Akhir sekali pandangan mata kamu akan kembali lemah, khasi'ah. Wa huwa hasid, hakikatnya dia yang melihat itu juga letih. Tapi tetap dia tidak akan tengok keretakan yang ada pada langit itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ini dari akli khas yang kedua.
Sesungguhnya Allah Ta'ala kata dia, kami telah menghiasi langit dunia kami dengan lampu-lampu. Bulan bintang itu lampu-lampu. Waja'alna, dan kami jadikan lampu-lampu itu rujumah, sebagai bahan rejaman nisyayatin, bagi segala syaitan yang ingin berganyut di langit untuk mendengar rahsia. Jadi bintang-bintang ini akan dijadikan bahan rejaman. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah sediakan bagi mereka itu azab membakar mereka. Ayat ke-6, takhwif ukhrawi. Walilladzina kafaru bi rabbihim, bagi mereka yang kufur pada mentauhidkan Tuhan. Bi rabbihim ini bi tauhidi rabbihim, bagi mereka yang menolak dan mengingkari tauhid akan Tuhan mereka, keesaan Allah Ta'ala. Dengan sebab tu dia suruh banyak benda. Bagi mereka itu azab jahannam, dia akan memperoleh azab neraka jahannam. Wa bi'sal masiru, seburuk-buruk tempat kembali. Betapa dahsyatnya azab neraka. Idza ulqu fiha, apabila mereka dicampur dalam azab neraka itu, sami'u laha syahiqah, mereka akan dengar neraka tu syahiqah, suara-suara sangat mengerikan. Neraka sendiri ada suara dia yang sangat mengerikan, sangat menakut, sangat menakut. Wahya tafuru, hal keadaan neraka itu mendidih, bergelgok karena panas-panas. Mana dia ada panas seperti air mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaib, hampir neraka itu pecah kerana marah sangat dia. Ghaib ni kerana dia sangat marah, sebab dia panas. Dia neraka panas, dia marah pada dia sampai nak pecah. Allah Ta'ala beritahu, tapi tidak pecah. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali puak-puak neraka dihumbar dalam neraka, setiap kali dicampur dalam neraka satu puak, sa'alahum, akan tanya puak yang dicampur dalam neraka manusia tu oleh penjaga neraka malaikat. Apa dia tanya? Alam ya'tikum nadhir, tidak sampai kepada kamu nabi ke sehingga masuk neraka ni? Alam ya'tikum nadhir, tidak sampai kepada kamu nabi hingga dihumbar dalam neraka. Mana alasan bagi malaikat orang yang tak masuk neraka, orang yang tak ada hubungan dengan nabi? Kalau mereka kata, bala, bahkan ada, ja'ana nadhiru, telah datang kepada kami nadhiru, nabi yang memberi peringatan. Cuma fakadzabna, kami mendustakan nabi. Mana wahyu yang dibawa oleh nabi itu kami dustakan. Sebab nabi bukan mari tangan kosong, nabi mari dengan perutusan Allah. Mana bila ditanya, tidak datang nabi kepada kamu sehingga masuk neraka? Maka mereka kata, bahkan datang kepada kami nazir, mana memberi peringatan, wahyu yang dia bawa, cuma kami telah mendustakannya. Dan kami waqulna, kami sentiasa kata kepada Nabi, ma nazzalallahu min syai'in, Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa wahyu pun, semua tu karut belakang. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kamu wahai Nabi kecuali dalam kesesatan yang jelas nyata, kesesatan yang sangat besar. Ini perkataan-perkataan yang dia balas kepada malaikat yang tanya dia. Jadi ayat ke-10 ni penyesalan ahli neraka apabila dia diumbar dalam neraka. Wa qalu, mereka ahli neraka berkata, law kunna nasma'u, kalaulah dulu kami pernah dengar daripada Nabi sesuatu ayat, au naqilu, ataupun kami memahami ayat yang sudah didengar. Mana pertama, kalaulah kami dengar dulu ayat ataupun kami memahami ayat-ayat yang telah didengar, ma kunna fi ashabi sa'ir, nescaya kami tidak akan jadi penghuni neraka. Mana punca jadi ahli neraka kerana tidak dengar wahyu dan tidak memahami wahyu. Fa'tarafu bi dhanbihim, maka mereka mengaku dosa-dosa mereka itu dengan sebab tidak dengar dia tidak faham wahyu. Fasuhqan, Allah Ta'ala beritahu, maka jauh daripada rahmat li ashabi sa'id, bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Ayat ke-12 ini tafsir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang yang takut akan Tuhan mereka dengan tidak melihat. Takut dengan sebab tidak tengok pun. Lahum maghfiratun, bagi mereka itu ampunan. Wa ajrun kabir, balasan pahala yang sangat besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, kamu semua rahsiakanlah perkataan kamu, atau kamu semua zahirkanlah perkataan kamu,
sama saja bagi Allah. Dia Maha mengetahui, kerana innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang telah disimpan dalam dada manusia. Ala ketahuilah, ala ya'lamu, adakah tidak tahu Allah Ta'ala yang Maha mencipta? Ala ya'lamu man khalaqa, adakah tidak tahu Allah yang Maha mencipta? Dia Maha mencipta, maka dia mengetahui segala-galanya. Wa huwal latiful khabir, dia Maha mengetahui perkara halus-halus, dan al-khabir Maha mengetahui perkara besar-besar. Walladzi ja'ala lakumul arda zalula, dialah Allah Ta'ala yang telah mengadakan untuk kamu bumi ini sebagai mudah untuk zalulan, sebagai mudah untuk diguna, sebagai mudah untuk diguna, sebagai laluan. Famshu fi manakibiha, maka bolehlah kamu berjalan di permukaannya. Wa kulu min rizqi, maka bolehlah kamu makan rezekinya. Mana diberi kebenaran untuk guna. Wa ilahi nusur, dan ingat kepadanya lah semua kembalian dan kebangkitan. A'amintum, adakah kamu rasa selamat? Ayat 16 ni takhwif ukhrawi. Ayat 15 tu dalil akli khas yang keempat. Ayat 16 ni takhwif ukhrawi. Apakah kamu rasa selamat? A'amintum man fis sama', zat yang di langit, selamat daripada an yakhsifa bikumul ardh, membenamkan kamu ke dalam bumi kerana derhaka. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi akan bergoncang, membenamkan dia sampai bila-bila. Am amintum ma fi sama', apakah kamu rasa selamat terhadap zat yang berada di langit? An yursila alaikum hasiba, menimpakan ke atas kamu hujan batu kerana penderhakaan kamu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kamu akan tahu suatu hari kelak bagaimana dahsyatnya ancaman. Nazir sini dengan mana inzari, fa'il dengan mana masdar. Fasata'lamuna kaifa nadhir, mana fasata'lamu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana dahsyatnya amaran-amaranku apabila berlaku sungguh. Contoh takhwif, walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim, dan sesungguhnya telah mendusta agama yang benar yang lahir daripada wahyu oleh umat kafir sebelum Mekah ini. Fakaifa kana nakiri, maka bagaimana dahsyatnya azab yang menimpa mereka daripada azabku. Dan ahli khas yang kelima, awalam yarau ila tayr, tidakkah mereka boleh tengok kepada burung yang terbang di angkasa, fauqahum, atas kepala mereka, safati, sentiasa mengembangkan sayap, wa yaqbid, kadang-kadang dia mengucupkan sayap, wa yaqbid, kadang-kadang mengucupkan sayap. Mayu musikuhunna illa rahman, tiada yang boleh menghalalkan burung itu berterbang bebas kecuali Allah Rahman saja boleh menghalalkan dia. Kita manusia hanya tengok. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat ke segala sesuatu. Takwif duniawi, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, adakah ini patung-patung berhala, ruh nabi wali, merupakan tentera kamu yang boleh membantu dan menolong kamu daripada Allah, bukan Allah Rahman? Inil kafiruna illa fi ghurur, tidaklah orang kafir syirik itu kecuali mereka tertipu. Tidaklah golongan kafir syirik itu melainkan mereka fi ghurur, dalam keadaan tertipu. Takhwif duniawi lagi, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, siapa yang boleh memberi rezeki kepada kamu sekiranya Allah menghalalkan rezeki, sekiranya Allah Ta'ala menghalalkan rezekinya. Jadi orang kafir Mekah memang ni akidah dia lah, rezeki-rezeki ni daripada Allah. Ballaju fi utuwin wa nufur, bahkan mereka terus menerus degil dan liar daripada agama yang benar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu di akhirat nanti, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim ahda. Mana gitu? Apakah mereka yang berjalan dengan keadaan menyembah muka lebih sampai ke tempat yang dituju, ataupun orang berjalan biasa di atas jalan yang betul-betul lurus akan sampai di tempat yang dituju? Mana orang syirik pada Allah Ta'ala ni sama seperti mana orang jalan keadaan menyembah muka, dia tidak akan sampai ke mana-mana.
Tapi orang yang berjalan atas akidah tauhid seperti orang jalan biasa di atas jalan yang lurus. Qul huwallazi ansha'akum, beritahu wahai Muhammad, dialah Allah yang telah menciptakan kamu daripada tidak ada kepada ada. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan melengkapkan pada kamu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati fikiran. Tapi walaupun begitu, segala kemudahan diberi, tapi mereka juga tidak kenal Allah. Qalilan ma tashkurun, tidak sekali-kali mereka itu bersyukur kepada Allah. Jadi tidaklah sekali-kali kamu ni bersyukur pada Allah. Qul, katalah pada mereka, ini dari akal yang ketujuh, huwallazi dzara'akum fil ardh, dialah Allah yang telah membiarkan kamu menjadi ramai di permukaan bumi, dan wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu semua akan dikumpulkan di pada mahsyar. Cikayah lagi, wa yaquluna, mereka berkata, mata hadzal wa'd, bila janji kiamat? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar-benar dalam dakwaan kamu bahawasanya kiamat ada, beritahu bila. Qul, jawab pada mereka, jawab Cikayah, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu bila kiamat itu hanya di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, sesungguhnya aku hanya sekadar pemberi peringatan yang jelas nyata. Takhwif ukhrawi, falamma ra'awhu zulfa, maka apabila mereka melihat sungguh azab berada dekat dengan mereka, si'at wujuhul ladina kafaru, amat buruklah muka-muka orang kafir degil itu. Waqila, akan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzimun, inilah dia azab yang kamu semasa dunia dahulu minta supaya disegerakan. Qul ara'aytum, ini cara mengajak akidah dan takhwif ukhrawi. Qul ara'aytum, beritahu apa pandangan kamu, in ahlakani Allah, sekiranya Allah mematikan aku seperti mana kehendak kamu. Apa pandangan kamu sekiranya Allah mematikan aku seperti mana kehendak kamu? Wa man ma'ya, dan mematikan orang-orang bersama aku. Ataupun apa pandangan kamu, au rahimana, sekiranya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kami. Mana itu hak Allah. Cuma nak tanyanya, faman yujirul kafirina min azabin alim, siapa yang boleh memberi perlindungan kepada orang yang engkar akan ayat-ayat Allah daripada azab yang memedihkan apabila menimpa mereka. Sebab golongan engkar ayat Allah ini tetap akan dihukum. Cara ajar akidah yang kedua, qul huwar rahman, beritahu dialah Tuhan Rahman, amanna bihi, ya kami telah beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, kepadanya lah kami berserah setelah kami taat. Tapi kamu fasata'lamuna, kamu pasti akan mengetahuinya kelak, man huwa fi dhalalin mubin, siapa sebenarnya berada dalam kesesatan yang jelas nyata, kami atau kamu. Dari akal yang akhir, qul ara'aytum, beritahu pada mereka apa pandangan kamu, in asbaha ma'ukum ghawra, apabila jadinya air kamu ini ghawra, surut ke bawah. Sebab air ada sekarang ini adalah daripada kudrat. Apa jadi apabila air itu telah jadi surut ke bawah? Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang boleh bawa datang kepada kamu air yang mengalir. Ini semua daripada Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ij'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.